A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bersua pada sesi pembacaan kitab Fiqh Manhaji pada kali ini insya-Allah. Jadi dalam sesi ini insya-Allah kita akan membaca pada sesi menyapu dua khuf insya-Allah. Kita masih lagi berbincang tentang fiqh at-taharah insya-Allah. Fiqh taharah. Jadi kita dalam perbincangan ini kita ada beberapa bab yang tertentu. Yang pertama kita dah baca tentang jenis-jenis air. Kemudian kita telah bincang tentang najis dan cara-cara menyucikan najis, dan kemudian insya-Allah pada kali ini kita akan kita juga telah melalui tentang wuduk insya-Allah kan. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan membaca pula tentang menyapu dua khuf. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama dalam perbincangan menyapu dua khuf, iaitu menyapu dua khuf, menyapu dua kita nak kata kasut ke, tapi sebenarnya bukan kasut, bukan alas kaki, tapi khuf ni adalah satu tutup kaki yang istimewa. Cuma perbincangannya agak memang standard. Kerana apa? Kerana perkara ini telah menjadi ijma' di kalangan ulama' bahawa ianya adalah satu benda yang boleh dilakukan oleh semua mazhab insya-Allah. Jadi yang pertama sekali kita akan baca iaitu apakah yang dikatakan sebagai khuf. Saya akan bacakan insya-Allah, dan yang pertama sekali saya minta maaflah kerana kita terpaksa beralih kepada menggunakan FB pada kali ini, memandangkan beberapa masalah teknikal insya-Allah. So yang pertama sekali ialah kita akan baca tentang jenis khuf. Erti dua khuf. Apakah khuf itu? Yang dimaksudkan dengan khuf itu apa dia kan? Jadi yang pertamanya, erti khuf itu ialah dua kasut yang diperbuat daripada kulit yang menutupi buku lali kedua-dua kaki. Jadi macam agak panjang sikit kan. Jadi dia kata dekat sini lah dua khuf itu ialah dua kasut. Dua kasut. Kalau satu kasut macam mana? Kalau sebelah aja. Kalau orang tu ada satu kaki, okey lah kan. Tapi kalau orang tu mempunyai satu saja, dipakai sebelah saja, maka tidak boleh dikatakan sebagai khuf ataupun tidak termasuk dalam disebutkan dua kan. Yang diperbuat daripada kulit. So yang disebutkan kat sini ialah kulit. Jadi artinya ialah kalau tak dibuat daripada kulit macam mana? Jadi ulama-ulama ada perbincangan lah sini. Tapi memang dalam zaman sekarang ni ataupun dah kita ada plastik dan kita ada macam-macam lagi benda-benda lain yang sama seperti kulit. Tetapi sebenarnya yang asal disebut sini ialah asal yang asalnya ialah yang diperbuat daripada kulit binatang lah maksudnya kan. Tapi sekarang ni kita ada plastik, kita ada bukan plastik ke dan sebagainya, kulit tiruan. Jadi semua benda tu adalah dianggap juga sebagai khuf yang menutupi buku lali kedua-dua kaki. Buku lali kedua-dua kaki. So satu kita ada dua buku lali kan. Jadi sebelah kanan sebelah kiri. Jadi artinya ialah dia mesti menutupi. Jadi khuf ini kalau tidak menutupi buku lali maka tidak dipanggil sebagai khuf. Mana kasut yang pendek lah, kasut slipper ke, kasut yang dalam buku lali, tak termasuk dalam khuf. Okey. Jadi erti dua buku lali ialah dua tulang yang timbul tersembur keluar kan. Tapi ada juga orang tak ada kan, sebelah je ada. Ada orang sangat-sangat besar, ada orang tak ada. Tak apa jadi nak ceritanya semua tahu buku lali itu apa. Ialah dua tulang yang timbul yang merupakan pemisah sendi di antara kaki dan juga betis. Hukum menggunakan khuf. Okey, sekarang ni masuk dalam hukumnya, adakah wajib ke, sunat ke, harus ke dan sebagainya. Ini cerita-ceritanya ialah menyapu khuf ini ialah berkaitan dengan wuduk, berkaitan dengan mengangkat hadas. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran tu, bila kita mengangkat hadas, salah satu perkara yang mesti dibasuh ialah khuf, kaki. Kan?
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang kita telah baca sebelum daripada ni, iaitu tentang wuduk. Iaitu dalam surah Al-Maidah. Dan surah Al-Maidah yang kita memang ayat tu mesti ayat yang Al-Maidah ayat yang ke-6 kan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang terakhir tu, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan, iaitu sebutkan apa? Iaitu menyapu kepala dan juga mestilah kemudian membasuh kaki ke menyapu kaki. Jadi di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa dia ada perbezaan sikit kan. Dan menyebabkan lahirlah perbezaan ulama dalam isu ni. Isu apa? Isu adakah kaki itu dibasuh ataupun disapu. Sebab dia dia tu adalah wa arjulakum. Ada orang baca wa arjulikum. Of course saya dah sebut sebelum daripada ni, kalau baca wa arjulikum, dia punya waw tu ialah ke atas kepala, maknanya mengikut kepala. Artinya sapulah kepala dan sapulah kaki. Tapi dalam ayat ni bacaan yang kita semua baca adalah wa arjulakum. Kenapa tak wa arjulikum? Jadi oleh kerana itulah ulama-ulama telah mengexplainkan benda ni. Explain bagaimana? Iaitu dia katakan bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa arjulakum di sini selepas daripada wamsahu tu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Bahawa sebenarnya kaki itu mesti dibasuh. Kaki itu tidak boleh disapu. Tetapi yang boleh disapu tu yang Nabi buat ialah menyapu pada khuf saja. Dari dalilnya kita akan tengok sebentar lagi insya-Allah. Jadi menyapu khuf merupakan rukhsah. Rukhsah ataupun keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dilakukan. Jadi ianya harus dilakukan. Artinya kalau orang tu tak nak sapu pada khuf ni, okey. Maknanya dia nak buka khuf. Setiap kali dia ambil wuduk dia nak buka khuf. Tu terpulang pada dia. Sekarang ni isu dia ialah boleh tak dia sapu atas khuf. Jadi jawapannya ialah boleh kat sini dengan syarat-syaratnya, of course kan. Term and condition apply kan. Tapi ianya adalah boleh dilakukan. Untuk golongan lelaki dan perempuan boleh, dua-dua jantina pun boleh. Orang perempuan jangan risau, boleh dalam semua keadaan. Tengok tu, dalam semua keadaan artinya apa? Iaitu sama ada musim panas atau sejuk. Tak kira musim kan. Musim panas ke, musim sejuk ke, musim apa ke, musim luruh ke, musim bunga ke, semua boleh. Itu nombor satu. Semua keadaan itu maksud semua keadaan. Ketika musafir atau mukim. Jadi banyak salah faham kan. Orang menyangka bahawa sapu khuf ni hanyalah untuk orang yang musafir saja. Sebenarnya orang yang bermukim, orang yang duduk di rumah, orang PKP pun boleh insya-Allah. Jangan risau. Orang PKP pun boleh apa ni menyapu atas khuf juga. Tapi dengan syarat-syaratnya lah, of course kan. Jadi tak perlu musafir. Dia bukan seperti solat, kita kata solat apa? Solat jamak. Bukan seperti solat qasar kan. Yang mana benda-benda tu semua tu adalah mestilah kena musafir. Tak, sapu khuf ni tak perlu musafir. Boleh tinggal di rumah. Cuma yang berbezanya di antara musafir dengan tak musafir ialah berbeza apa? Iaitu masanya, tempoh masanya. Kalau musafir, nanti kita akan bacakan dia panjang sikit. Kalau kita ni bermukim, dia akan pendek sikit masa yang boleh digunakan untuk menyapu tu. Dan ketika sihat atau sakit, begitu juga tak mesti kita ni sakit, tak mestinya masuk hospital, tak semestinya tak boleh. Dia samalah ceritanya dengan apa ni yang kita baca sebelum daripada ni, itu masuk tandas. Boleh tak kita menggunakan kertas? Boleh. Walaupun ada air, boleh gunakan kertas. Betul ke? Betul. Sebab apa? Sebab kita baca dulu tentang istinja kan. Bahawa apa? Istinja ni boleh dibuat sama ada dengan batu atau dengan kayu kan, ataupun dengan air, ataupun kedua-duanya sekali kan. Of course lah disebut dulu batu lah, mana ada plastik kan. Mana ada plastik, mana ada kertas. Tapi sekarang ni memang ada toilet tisu kan. Toilet tisu yang digunakan di dalam toilet. Yang boleh hancur tu. Okey, nak guna toilet, nak guna dapur punya, kitchen pun boleh juga. Kitchen tower kan. Okey, ini adalah ganti. Okey, so kenapa nak sapu khuf? Kerana dia kata kerana ia adalah ganti kepada membasuh kedua-dua kaki ketika berwuduk.
Jadi itulah habis kesimpulan hukum menyapu khuf ni. Kesimpulan dia ialah boleh dan dalam semua keadaan. Cuma masa dia kita akan cerita kemudian selepas daripada ni. Okey. Dalil harus menyapu khuf. Dalil harus menyapu khuf ialah dalil perbuatan ini boleh ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu mencerita, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi membuang air, kemudian baginda berwuduk dan menyapu di atas kedua-dua khufnya. Hadis ini sangat-sangat kuat. Kenapa? Kerana dia diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Okey, jadi hadis ni menunjukkan apa? Boleh. Jadi sebab itulah dalam semua mazhab boleh. Dan ijma' kata boleh benda ni. Okey. Kemudian seterusnya ialah kita masuk pula topik syarat-syarat menyapu khuf. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang ada buku, insya-Allah kan, ada buku ni, dipersilakanlah bawa buku ni ataupun tengok buku ni kan, sebab saya akan baca buku ni. Dan tujuan daripada sesi kita ni ialah supaya kita ni membaca buku dan dapat merefer kepada buku, dapat faham buku ni, insya-Allah kan. Saya tunjukkan sekali lagi kepada siapa-siapa yang ni, dan saya akan gunakan versi yang Pustaka Salam kan, terjemahan yang Pustaka Salam. Jadi kita akan cubalah habiskan. Jadi kita untuk maklum kan, bagi siapa yang mungkin tak pernah tengok buku ni, buku ni Fiqh Manhaji terjemahan Pustaka Salam. Dia ada dua terjemahan di Malaysia, satu terjemahan Pustaka Salam, satu lagi terjemahan yang dibuat oleh JAKIM. Tetapi agak berbeza sikit, berbeza dari ketebalan dia. Kalau yang dikeluarkan oleh JAKIM kita ada 5 saja. Tapi yang dikeluarkan oleh Pustaka Salam kita ada 8 jilid. Setiap satu jilid ialah tebal ni lah, lebih kurang. Dan kemudian setiap satu buku ni dia ada bab yang khusus, iaitu bab taharah, bab wudu dan sebagainya. Jadi saya akan baca buku ni pada setiap kali kan, insya-Allah. Dan tujuan kita ialah supaya kita ni bila kita beramal, kita ada maklumat, kita tahu bahawa ini adalah mazhab Syafi'i, dan kita akan ceritakan juga sikit-sikit tentang pendapat mazhab lain, insya-Allah. Dan kita baca buku kenapa? Supaya kita ni boleh refer nanti, kita ada sandaran. Bukan saya cerita je suka hati nanti kan, orang kata suka hati jadi entah daripada mana ustaz ni. So insya-Allah semuanya merefer kepada buku ni insya-Allah. Okey, seterusnya syarat-syarat menyapu khuf. Kita sambung Disyaratkan menyapu kedua khuf dengan 5 syarat. Dan untuk pengetahuan juga buku yang dikeluarkan oleh JAKIM tu ada di internet dalam apa ni, PDF file. So boleh tengoklah, insya-Allah boleh ambil, boleh download Tapi lain sikitlah daripada apa saya baca ni, lain terjemahan sikitnya, tapi makna dia tak lagi, insya-Allah. Syarat-syarat menyapu khuf. Disyaratkan menyapu kedua khuf ini dengan 5 syarat. So tengok ada syarat dia. Sama seperti kita nak sembahyang jamak, nak sembahyang qasar kan. Jadi ada 5 syarat ni, tapi sembahyang jamak, sembahyang qasar tu bukan saya sebut 5, tapi nak ceritanya ada syarat dia. Jangan tahu je boleh sapu khuf, kita pun sapu kan. Tengok syarat dia dulu. Yang pertama, kedua-duanya dipakai setelah wuduk yang sempurna, iaitu dipakai dalam keadaan berwuduk. Apa dia yang dipakai dalam keadaan berwuduk? Khuf itu dipakai dalam keadaan berwuduk. Okey, saya akan ceritakan macam mana selepas daripada ini. Kita baca dulu sikit. Sebab setengah-setengah perkara tu tidak di-explainkan dengan panjang lebar lah dalam buku ni. Kenapa? Kerana buku ni memang untuk pendek kan. Sebab dia tak ceritakan cerita panjang. Memang satu buku ni saja dah untuk safu khuf saja. Dalam kitab-kitab yang panjang sebagaimana yang saya sebut, iaitu seperti kitab kitab Majmu' Syarhul Muhazzab yang sangat-sangat besar tu Okey, jadi disebut kat sini syarat yang pertama ialah kedua-duanya dipakai setelah wuduk yang sempurna. Tengok ayat dia mestilah dipakai kedua-duanya tu apa? Yang nak disapu tu. Tak disapu lagi sekarang ni, baru nak disapu. Maknanya yang akan datang bila nak sapu tu nanti tu, maka khuf yang dipakai tu mestilah dia tu adalah dipakai dalam keadaan telah sempurna wuduk. Bagaimana? Kita baca hadis itu dulu. Al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni siapa cakap ni? Mughirah bercakap Mughirah bercakap iaitu dia kata aku bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
aku telah tunduk untuk mencabut kedua khufnya. Lalu baginda SAW bersabda, biarkan kedua-duanya itu. Sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu baginda SAW menyapu di atas kedua-duanya. Jadi nampaknya, okey. Jadi sahabat Nabi ni, Al-Mughirah ni, dia berjalan dengan Nabi, keluar musafir dengan Nabi. Kemudian dia pun nak cabut lah kasut Nabi, nak tolong cabut kan. Masya Allah kan, para sahabat semua kan. Mereka ni apa-apa kan untuk bantu Nabi. Mereka ni sangat-sangat tolong-menolong lah. Jadi bila nak semayang, Nabi pun nak ambil wuduk lah kan. Jadi sahabat Mughirah ni dia nak cabut kasut Nabi tu kan, nak cabut khuf Nabi tu. Kemudian Nabi kata, tak apa, tak payah. Sebab kan, dia kata, sebab Nabi kata, aku pakai ni khuf ini dalam keadaan semasa aku ni suci. Jadi oleh kerana itulah maka Nabi lepas tu dia tengok Nabi ni telah sapu di atas khuf tu. Jadi di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa sapu tu ialah mestilah dalam keadaan sempurna. Yang saya nak cerita sikit sini ialah apa kan, perbincangan ulama juga ialah kemungkinan berlaku apa, iaitu seseorang yang memakai khuf tetapi dalam keadaan tidak sempurna suci. Perkataan dia, kalau kita sempurna suci itu apa maksud dia? Maksud dia gini, yang mungkin berlaku. Yang pertama ini yang mungkin memang tak boleh langsung ialah apa? Iaitu tak ada wuduk baru pakai. Faham tak? Kita ada wuduk sekarang. Contoh kita ada wuduk. Kemudian kita pun terbatal wuduk. Sekarang pagi tadi kita ada wuduk tak? Pagi tadi ada wuduk lah. Tapi sekarang pukul 9.30 katakan. Pukul 9.30 ni tak ada wuduk lah. Dah terbatal. Dah tertidur ke, dah terkencing ke, dah terbatal wuduk kita. Jadi kita tak ada wuduk sekarang. Kita pun pakai khuf tu. Ambil khuf tu pakai. Okey? Bila kita pakai khuf tu sekarang ni dalam keadaan berwuduk ataupun tidak? Tidak berwuduk lah kan. Kemudian zuhur nanti kita pun nak ambil wuduk. Kita nak ambil wuduk zuhur nanti, kemudian kita pun menyapu atas khuf tu. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Masa kita pakai khuf tadi tu, kita tidak dalam keadaan berwuduk. Itu satu. Yang jelas sangat iaitu apa ni? Iaitu kita ni tak ada wuduk semasa kita memakai khuf tu. Bentuk yang kedua yang mungkin berlaku ialah apa? Iaitu kita pakai khuf setelah selesai kita ambil wuduk, tapi baru satu kaki kita ambil wuduk kan, kita ambil wuduk, kita tak basuh, kita basuh satu. InsyaAllah dalam tempat orang kita tak ada musim ni, tak kisah sangat. Tapi bila orang tu di tempat yang air dia sangat-sangat sejuk, musim dia sangat-sangat sejuk, biasanya dia basuh kaki sebelah, kemudian dia pakai stokin, kemudian dia basuh sebelah lagi, baru dia pakai stokin. Bukan pakai stokin, maksudnya pakai khuf ni. Jadi boleh tak macam tu? Itu tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana dia memakai khuf dalam keadaan wuduknya belum sempurna. Belum sempurna lagi kan, baru sempurna sebelah kaki. Sebelah kaki tak sempurna. Faham tak cerita saya kan? Macam mana bentuk dia kan? Jadi itu adalah contoh bagaimana khuf itu belum dipakai dalam keadaan sempurna lagi, tetapi telah telah dipakai khuf tu, kemudian nak disapu atas khuf tu. Jadi tak boleh sapu atas khuf tu. Itu nombor satu. Yang kedua, hendaklah kedua-duanya menutupi semua tempat kaki yang wajib dibasuh ketika berwuduk, kerana kedua-duanya tidak dinamakan khuf kecuali dalam keadaan demikian. Mestilah khuf tu menutup semua. Dia kata buku lali tutup, betul buku lali tutup, tapi kalau tiba-tiba katakan ibu kaki tu terkeluar satu, sebab apa? Dia bocor pun ataupun sengaja design dia tu ialah depan kaki tu semua keluar. Ada kan jenis kasut yang kaki tu keluar sebab nak masuk angin, tapi atas tu tinggi, atas tu tutup. Jadi boleh tak boleh? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Sebab ada sebahagian anggota wuduk itu terkeluar daripada tu. Jadi dia kena tutup semua. Kaki tu tutup semua sampai kepada buku lali ni. Tak ada keluar satu ibu jari kaki lah ni, bukan tangan ni saya ni buat contoh je. Okey. Jadi tak boleh. Yang kedua. Yang ketiga, hendaklah keduanya tahan daripada dimasuk air ke dalam kaki kecuali di bahagian jahitan. Okey, mestilah tempat khuf itu bila tak tembus air. Itu maknanya ada tak khuf yang tembus air? Ada kain. Kain tembus air kan. Sebab itulah di sini dalam mazhab Syafi'i stokin tak boleh digunakan untuk sapu, tidak dianggap sebagai khuf. Kerana apa? Kerana stokin tu kalau kita titik air atas stokin, dia akan masuk ke dalam kan, sebab dia menyerap dalam kan, sebab dia tebal pun, sebab dia kain, dia pun buat daripada kain. Tapi berbeza kalau dia tu kulit.
ataupun beza kalau jenis-jenis yang tidak tembus air. Jadi syarat dia khuf ni mesti tak boleh tembus air. Kan? Jadi kulit tak tembus air. Plastik tak tembus air. Apa lagi? Apa-apalah kan yang tak tembus air. Kecuali kata mungkin tembus juga, boleh masuk air juga. Iaitu apa, tempat jahitan, walaupun kulit boleh kan. Tempat jahitan itu dimaafkan. Tempat jahitan mestilah kan. Dia tak ada bulat macam tu kan. Dia mesti ada tempat jahit macam tu kan. Jadi tempat jahit tu dia masuk. Itu tak apa masuk ke situ. Tapi tak bolehnya masuk kok kulit tu. Kulit tu sendiri masuk tak boleh. Kok plastik tu masuk tak boleh. Jadi of course jadi yang boleh kat sini, maksudnya sebab tu dalam mazhab Syafi'i hanya dibolehkan ialah yang daripada kulit, daripada plastik, daripada getah, daripada bahan-bahan. Kalau besi, pun besi boleh lah kan. Besi sebab besi tak tembus air. Itu kan. Ada orang buat khuf besi. Wallahualam, mana tahu. Kan. Ada jenis tu yang besi, orang buat baju besi tu kan. Orang buat ada besi tapi buat baju besi kan. Macam dia macam rantai-rantai kecil-kecil. Zaman-zaman dululah baju besi tu. Jadi tu boleh tembus air tak? Boleh tembus air. Nampak dia tebal, kau tengok tak nampak kan, tapi dia boleh tembus air. Jadi bila boleh tembus air, maka dia ni tidak boleh dianggap sebagai khuf. Okey. Hendaklah keduanya tahan daripada dimasuki air ke dalam kaki kecuali di bahagian jahitan. Nombor 4, hendaklah keduanya kuat dan lasak sehingga boleh berjalan berturut-turut sehari semalam bagi orang yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Okey, yang keempat sekarang ni syarat dia mestilah benda tu tahan lasak. Maksud tahan lasak tu tak adalah tahan lasak sampai digunakan 5 tahun. Tak koyak-koyak, bukanlah maksud tahan lasak tu, bukan. Tapi dibuat syarat sini, tahan lasak tu makna janganlah katakan pakai 10 minit dah hancur dah. Contoh apa kan? Kita ambil plastik bag sekarang tu, kita panggil benda supik. Bahasa tempat kami panggil supik yok-nyek. Supik yok-nyek tu kan, plastik bising tu lah panggil. Plastik tu kan, bag plastik tu yang akan diharamkan tu kan. Sebab apa? Dia tu menjejaskan alam sekitar tu. Jadi plastik tu kita ambil, kita ikat di kaki kita. Okey, kita pakai stokin, kita ikat dengan plastik tu, kita ikat. Ataupun nanti mungkin ada orang design, tahu kan, orang tahu apa ni, yang sarung tangan tu, yang sarung tangan plastik yang untuk digunakan untuk makanan tu kan, yang harga dia berapa ni, RM3 tu dapat 50 keping plastik tu. Jadi plastik tu memang dia sangat nipis lah kan. Dia bukan, dia ada satu lagi sarung tangan yang plastik juga, sarung tangan plastik yang digunakan di hospital tu oleh doktor tu, tahan sikit. Ada lagi sarung tangan yang kuat lagi tu, yang boleh buat kerja tu, macam yang digunakan oleh orang buat kerja kontrak tu, apa benda semua tu kan. Itu mantap lagi sarung tangan tu kan. Jadi sarung tangan ni dia macam itulah kaki tu. Jadi ada kaki ni, ada kaki ni. Jadi okey. Jadi insya-Allah yang dia sebut kat sini ialah mesti benda tu tahan. Jadi maknanya tak boleh lah kertas, tak boleh. Kertas tu kalau masuk air satu dan dia ni habis koyak. Jadi plastik tadi pun tak boleh lah kan, sebab apa, dia koyak habis kan. Jadi kalau kasut kulit ke, kasut kasut getah tu kan, yang orang buat pergi buat bekerja tu kan, kasut getah tu kan, itu boleh lah. Tapi dia terbuka ke atas kan. Macam mana pula? Okey, tengok lagi nombor 5. Jadi ukuran dia tadi ialah yang disebutkan ialah mestilah bertahan 1 hari berjalan. Orang bermukim makna gunakan 1 hari tu boleh tahan lagi. Kemudian yang kelima, kedua-duanya adalah suci. Sekiranya ia diperbuat daripada kulit bangkai, maka ia hendaklah kulit bangkai yang telah disamak. Yang kita dah cerita dah tentang kulit bangkai telah disamak sebelum daripada ni. Jadi artinya lah kulit tu macam kulit yang bersih lah, ataupun bukannya bahan-bahan yang najis. Kalau plastik najis. Dia ada 2 kita sebut sebelum daripada ni kan. Satu mutanajis, satunya najis. Ada benda yang memang najis, dia tu najis. Macam mana dia tu najis? Sebab dia tu najis lah. Seperti kata kulit babi kata. Kan ada kan. Jadi kita dah samak kulit babi tu. Walaupun disamak kulit babi tu tetap juga najis. Sebab apa? Dia tu adalah najis. Ada benda yang mana dia tu bukannya kulit najis, tapi dia adalah dia tu najis tapi dia mutanajis. Artinya macam kata kasut kita kena najis, boleh dibasuh, tak ada apa. Itu sebab apa? Itu mutanajis. Tapi dia sebut sini bukan diperbuat daripada, dianya adalah bukannya najis. Of course lah, kalau mutanajis, benda yang kena najis, kita boleh basuh dia. Sebelum sembahyang tu kita basuhlah dia kan. Itu Maka ia hendaklah dibuat daripada kulit bangkai yang telah disamak, sebagaimana dalam perbincangan lalu bahawa kulit bangkai yang disamak adalah
menjadi suci zahir dan batin. Zahir dan batin dia sebut dalam kitab-kitab lama sikit, dia akan sebut zahir dan batin. Zahir dan batin artinya apa? Kulit tu sendiri, batin yang menjadi suci, dan dia zahir pun menjadi suci. Ada yang suci zahir saja, ada yang suci batin saja, zahir tak suci. Seperti apa? Satu barang yang terkena najis, satu benda yang terkena najis, kalau dia ni dibasuh, dari segi luaran dia tu najis lah. Itu nama dia zahir saja, bukan batin. Okey. Kita tengok soalan sekejap. Kalau ada soalan, siapa ada soalan? Saya rasa insya-Allah tak ada soalan insya-Allah. Kalau orang ada soalan, sila tuliskan kat situ. Okey. Saya rasa tak ada soalan. Kalau orang ada soalan, insya-Allah boleh tulis insya-Allah. Jadi saya check ni tak ada soalan insya-Allah. Sekejap nak check. Okey, alhamdulillah. Seterusnya tempoh sikit lagi, kita akan baca sikit lagi insya-Allah. Dalam masa 5 minit 10 minit lagi insya-Allah kita akan habislah insya-Allah sesi kita ni, iaitu tempoh menyapu khuf. Tempoh bagi orang yang menyapu khuf, masa lama manakah boleh menyapu khuf tu? Ialah dia kata tempoh bagi orang yang bermukim ialah sehari semalam. Bagi yang bermusafir 3 hari 3 malam. Jadi ada soalan. Baru saya tanya soalan, dia tu ada soalan. PPE itu kira macam khuf lah kan? Boleh guna untuk solat, sebab nak pakai dan buka akan mengambil proses yang lama. Okey, PPE. Jadi yang kita sebut tu ialah khuf ni ialah bahagian kaki sahajalah bahagian kaki saja khuf ni. Jadi kalau bahagian atas, bahagian tangan, bahagian muka, bahagian ni, saya tak tahu berapa lama ambil masa tu kan doktor tahulah kot kalau ada orang doktor kat sini boleh beritahu kan kita kan berapa lama masa untuk diambil untuk buka, pecat balik benda tu kan, dan macam mana kan kena buang dan sebagainya. Tapi nak kata kat sini ialah salah satu daripada keringanan yang diberikan oleh Islam dalam isu ni ialah khuf tu, ialah kan nak pecat tu susah khuf tu. Ni kita sebut pasal sapu khuf ni ialah kan sapu atas kasut ni, artinya kita ni bukan makna boleh pecat tau. Bukannya kita dah sapu atas khuf tu kemudian kita rasa panas, kita buka balik, kita nak rehat sekejap kata tak boleh. Tak boleh sebenarnya. Bila buka tu automatik dia terbatal. Automatik kena basuh kaki walaupun wuduk kita belum batal. Faham Walaupun wuduk kita belum batal, bila kita cabut tu maka itu terbatal. Jadi sekarang ni isu dia ialah tentang PPE tu. PPE ni panas kata kan. Jadi maknanya boleh tak kita sapu atas muka ataupun sapu atas lengan atas kan, atas pakaian itu kan, ataupun atas kaki. Kalau untuk sebelah atas tak boleh. Sebelah atas ni muka mesti basuh muka, tangan mesti basuh tangan, sapu kepala mesti sapu kepala, dan juga kaki tu artinya kaki tu itu boleh untuk sapu khuf pakaian tu kan. Okey. Tetapi oleh kerana dia tu bukan musafir kan, pekerja tu kan bukan musafir, maknanya setiap hari tu of course lah kan dia pun tukar kan. Setiap hari tu. Jadi dia beri satu hari satu malam saja. Okey. Jadi adakah menjawab ataupun tidak? Okey. Jadi untuk kaki sahaja. Okey. Cuma kat sini bagaimana dikatakan satu hari satu malam? Satu hari satu malam tu dia akan ceritakan selepas daripada ni. Okey, jadi kita baca dulu Imam Muslim. Tapi kita faham dulu yang pertama ialah masa dia. Kalau kita ni tidak musafir, kita duduk di rumah, duduk di hospital yang tak jauh daripada rumah kita lah kan kecuali orang tu ada rumah dia tu jauh. Hospital itu ialah lebih daripada 2 marhalah. Itu tak apalah 3 hari 3 malam dia tak buka PPE tu. Tapi mana ada orang tak buka PPE tu 3 hari 3 malam kan? Okey. Jadi sekarang ni cerita dia ialah orang yang bermukim ialah 1 hari 1 malam, dan orang yang bermusafir ialah 3 hari 3 malam. Apa maksud 3 hari 3 malam? Apa maksud 1 hari 1 malam? Lepas ni kita akan tengok insya-Allah. Jadi Imam Muslim, kita baca dulu dalil dia. Imam Muslim telah meriwayatkan dan lainnya meriwayatkan daripada Shuraih bin Hani katanya, aku telah datang menemui Aisyah radhiyallahu anha
kerana hartanya tentang kerana bertanya hartanya pula dah saya ni kan. Okey. Kerana dia bertanya tentang menyapu di atas kedua khuf. Jadi dia cerita datang, surah ni datang, jumpa Aisyah ni, aku nak tanya sikit lah ni, katakan tentang sapu khuf ni. Aisyah menjawab, kami pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali. Kamu pergilah berjumpa. Kamu pergi berjumpa dengan Sayyidina Ali. Kerana dia lebih mengetahui daripada aku dalam masalah ini. Kenapa agaknya? Sebab biasanya Nabi SAW menyapu khuf ni ialah semasa musafir. Jadi biasanya perempuan jarang musafir kan tak? Dan kalau nak ikut musafir pun Nabi bawa, maka dia akan mencabut undi kan di kalangan isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni dia kata pergi tanya Ali lah ni. Jadi kata kerana dia lebih mengetahui daripada aku dalam masalah ini. Kerana dia telah bermusafir bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepadanya, kepada Ali, kepada Sayyidina Ali, dan dia pun berkata, Sayyidina Ali berkata, jadi maknanya panjang sikitlah hadis ni, cerita pasal bertanya pun dah panjang kan, dah 5 baris minta maaf. Kemudian Rasulullah SAW telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk menyapu khuf bagi orang yang bermusafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Jadi maknanya isu ni memang ada hadisnya, iaitu 1 hari dan juga 3 hari ni. Okey, jadi jadi dia pun nak explain sekarang ni macam mana yang dikatakan 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam tu. Dia kata sesiapa yang memulakan sapu ketika bermukim, kemudian dia bermusafir, maka dia hanya menyapu sehari semalam sahaja. Dia ikut yang starting Ini cara kira. Dan sesiapa yang memulakan sapu ketika musafir, kemudian dia bermukim, maka dia hendaklah menyempurnakan sapu sebagai orang yang bermukim. 1 hari 1 malam saja bila sampai tu. Kerana hukum asal bagi seseorang itu adalah bermukim dan sapu khuf adalah satu rukhsah. Oleh itu, jalan berihtiyat, mengambil ihtiyat tu ialah mengambil berjaga-jaga, langkah yang lebih ihtiyat. Orang tua-tua di tempat saya dulu kata ambil basi. Ambil basi tu benda bukan makanan basi, tapi ambil langkah penjagaan sikit, ialah perlu dan diutamakan. Jadi apa yang dia nak cerita kat sini tadi tu kan, apa dia yang dia nak kata, iaitu kalau seseorang tu bermukim, kemudian dia pun bermukim lah macam kita sekarang ni kan. Lepas tu misalnya kata petang ni waktu maghrib ni kan, kita pun nak berjalan, kita pun bermusafir. Jadi berapa hari boleh? Kalau ikutnya dia akan bermusafir, dia boleh dapat 3 hari dan tidak. Maknanya sampai maghrib esok habis tempoh untuk ni, walaupun dia dalam keadaan musafir. Tapi kalau kita kata terbalik keadaan dia. Seorang tu musafir, kemudian dia musafir dah 2 hari dah. 2 hari, 1 hari lah kata dia musafir 2. Lepas tu dia sampai, jadi kalau ikutnya ada 3 hari lagi kan, sebab dia start dengan musafir. Tapi bila dia sampai saja ke rumah dia sampai saja ke tempat dia yang dia nak pergi tu kan, dan of course dia bukannya dia nak singgah kan, tempat dia nak pergi tu, maka sekarang ni dikiranya ialah 1 hari saja lagi tinggal. Jadi kalau campur dengan musafir dia 2 hari kan, ya betul. Jadi 2 hari saja. Sebab itu kata langkah ihtiyat. Okey, kita nak kira macam mana? 1 hari ke, kita nak kira 1 hari 1 malam ke, 3 hari 1 malam, 3 hari 3 malam ke, macam mana kita nak kira? Cara kira dia ialah dengan kira waktu sembahyang. Maknanya sekarang ni kan, bermula daripada kita sapu khuf. Contohnya sekarang kita ni hari ni sekarang ni waktu pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi ni kita ni dah tak ada wuduk kan, tapi kita tak nak sembahyang. Okey, kita pun start. Kita start bila kita ni akan sapu khuf, katakan ialah tengah hari ni. Kita pun nak sembahyang Zuhur, kemudian kita sapu khuf. Jadi dah kira waktu Zuhur ni ialah kita dah bermula sapu khuf. Okey? Sebab apa kita sapu khuf? Bukan Zuhur, bukan subuh tadi, bukan Zuhur kita kira. Sebab apa Zuhur? Okey, kemudian kita pun dia kira Zuhur tu 1, Asar 1, Maghrib 1, Isyak 1, lepas tu subuh 1 lagi. Habis saja waktu subuh, maka terbatallah waktu untuk kita menyapu khuf. Okey, jadi kalau esok, Zuhur esok macam mana? Zuhur esok dah tak boleh dah. Itu kira dah masuk itu lain. Faham Okey. Okey, jadi saya nak tengok soalan dia ni.
Jadi kita dah habis ni kan. Habis topik waktu ni. Tengok, saya baca sikit soalan. Ustaz, kenapa ia kena suci seluruh sebagai syarat sapu khuf jika sebab sapu khuf tu mungkin sebab cuaca sangat sejuk? Kenapa ia kena suci seluruh sebagai syarat sapu khuf jika sebab sapu khuf tu mungkin sebab cuaca sangat sejuk? Saya pun kurang faham juga sebab sapu khuf tu. Minta maaf kurang faham soalan. Okey, seterusnya. Maaf. Okey. Jadi insya-Allah kita sampai kepada tajuk baru. Insya-Allah kalau kepada yang bertanya tu kalau macam ada kurang jelas, insya-Allah boleh kontak lah nombor di Telegram saya insya-Allah kan, di Telegram saya. InsyaAllah nombor Telegram saya ada kat situ sekejap je saya tulis. InsyaAllah siapa-siapa yang nak tanya soalan lagi detail mungkin segan nak bertanya di sini ke dan sebagainya, insya-Allah boleh bertanya di Telegram nombor yang saya berikan sebentar tadi tu, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat tu sajalah untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi lah di kali akan datang dalam pembacaan kita esok. So pada kebiasaannya ialah pukul 9 pagi lah, insya-Allah kan. Yang standardnya pukul 9 pagi. Tapi kecuali kalau ada masalah-masalah teknikal, masalah-masalah lain, kita lambat sikit ke dan sebagainya, so saya minta maaf lah kan insya-Allah kepada semua. Dan kita telah beralih daripada YouTube kepada Facebook kerana masalah-masalah teknikal juga kan yang terpaksa ni, sehinggalah mungkin akan diceritakan kemudian. So far kita akan gunakan Facebook insya-Allah. So jangan lupalah insya-Allah untuk follow, untuk like, insya-Allah untuk komen. Sama-sama kita belajar pada setiap pagi insya-Allah, ataupun kalau tak setiap pagi pun, kalau boleh ikut kemudian, boleh follow, boleh tengok recording di YouTube insya-Allah. Setakat itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.